Rakyat perlu pimpinan baharu berdepan normal baharu. Memang baik kita semua termasuk ahli parlimen mengambil segala langkah meminimumkan kemungkinan dijangkiti COVID-19. Tapi kalau sampai sidang parlimen pun dihadkan kepada 4 jam sehari dengan kehadiran ahli dihadkan kepada 80 orang, rasanya sudah sampai tahap melampau dan tidak masuk akal. Nampak seolah-olah nyawa dan kebajikan ahli parlimen lebih penting daripada nyawa dan kebajikan orang lain atau ada udang di sebaliknya batu. Demikian kata tokoh wartawan Datuk Kadir Jassin dalam hantaran di Facebook beliau. Kadir mengecam tindakan kerajaan menghadkan masa perbahasan di parlimen selama 4 jam dan kini hanya 80 orang satu giliran. Orang politik selalu cakap rakyat jelata diutamakan, tapi nampaknya sekarang di bawah kerajaan Perikatan Nasional, nyawa dan kebajikan ahli parlimen lebih diutamakan, ujarnya sinis. Beliau menyindir supaya tempoh kerja dan kehadiran kaki tangan hospital, polis, tentera dan segala perkhidmatan kerajaan juga dihadkan kepada 4 jam sehari dan 80 orang satu giliran. Macam inilah oleh kerana ahli politik selalu berhujah, kononnya mereka berkorban untuk rakyat jelata. Kita cabar mereka potong gaji dan allowance mereka, khususnya allowance persidangan kerana mereka hadir parlimen sekali-sekala dan itu pun untuk 4 jam sahaja. Saya tak tahu brilliant idea siapa mencaturkan sidang parlimen sebegitu rupa sehingga jadi macam mainan budak-budak, tegasnya. Menurut Kadir, Malaysia antara negara paling rendah kadar jangkitan COVID-19 berbanding jumlah penduduk. Beliau berhujah tidak ada alasan hendak panik sehingga mengorbankan keberkesanan dan kewibawaan parlimen. Tidak tahulah pula kalau di sebalik pelaksanaan peraturan luar biasa parlimen itu ada muslihat yang tersirat memandangkan kedudukan kerajaan Perikatan Nasional yang terumbang-ambing dan banyak usul tidak percaya telah dikemukakan, katanya. Inilah akibatnya apabila ahli kabinet yang seramai 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri tidak ada kewibawaan dan kreativiti untuk mencari solusi keluar dari kemelut yang dihadapi negara sekarang. Penambahan kabinet dan menteri itu telah menambah peruntukan sebanyak kira-kira 7.1 bilion ringgit. Bukan itu sahaja, dalam konsep Scheme of Things yang dicipta Muhyiddin, beliau sanggup menawarkan ahli parlimen dengan jawatan syarikat berkaitan kerajaan GLC demi menjaga kedudukan dirinya. Muhyiddin didakwa mendengar nasihat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sementara itu rakyat terkial-kial cuba meneruskan kehidupan setelah dibuang kerja. Kini mereka hanya ada wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebagai talian hayat sementara. Antara mereka ada yang mahu mengeluarkan 20% dari simpanan tersebut untuk meneruskan kehidupan atau membina perniagaan baharu selepas dibuang kerja. Salahkah tindakan itu? Tidak berbaloi menyara kehidupan mewah 70 orang menteri dan timbalan menteri dan 3 duta khas bertaraf menteri kerana kita tidak tahu pencapaian prestasi mereka sejak menebuk atap pada Februari lalu. Kerana itulah kita memerlukan kepimpinan baharu yang mampu membawa negara ini keluar dari yang tercetus akibat langkah Sheraton. Mengapa tidak peluang itu diberi kepada Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Fikir-fikirkanlah wahai pemimpin jika kalian masih ada akal yang munasabah. Empati kepada rakyat jika kalian masih ada hati.